Jadi pada para wanita, jika ada masalah berkenaan hubungan seksual, saya cakap terus terang ni, sebenarnya bila jumpa doktor pakar sakit tuan ataupun pakar sakit puan, ada solution. Ada orang duk makan jamu, duk makan macam-macam produk. Saya bukan kata tak boleh, kan nanti marah pula peniaga-peniaga jamu. Saya cuma cakap pengalaman saya handle kes masalah rumah tangga banyak selesai bila rujuk kepada doktor. Masalah suami tak boleh nak berikan keperluan nafkah batin. Wahai para lelaki sekalian yang dengar melalui live dan sebagainya, mungkin ada kat luar dan sebagainya. Ada lelaki dia mengatakan apa? Alah awak perempuan takkan tak boleh sabar. Kenapa kuat sangat ni? Contoh, minta maaf saya sebut macam ni. Sebab saya handle kes banyak dan real. Suami ambil ringan tentang keperluan batin isteri. Sebab bagi dia, bab keperluan batin ni, seksual ni, lebih kepada lelaki. Perempuan tak adalah perlu sangat. Tetapi sebenarnya mengikut kajian, perempuan lebih lagi tinggi keperluan berbeza dengan lelaki. Sebab dia akan efek emosi. Dia akan efek hormon. Dia akan efek hormon ceria tu kurang. Dia bukanlah nampak secara zahir, tetapi dia memberi kesan dalam tempoh yang lama dan panjang. Bila suami ambil mudah, dia sakit, dia tak mampu nak beri. Saya kata, encik pergi berubat, jumpa doktor. Saya dah pergi dah dengan tekan-tekan urut dan sebagainya. Alah, takkan tak boleh sabar. Saya kata, encik tahu tak, dalam Islam, isteri boleh minta cerai sebab ni, dan hakim boleh berikan fasah disebabkan ini. Semua encik komplit tapi tak beri nafkah batin, tak sempurna, tak boleh nak beri. Jadi isteri bila mahu fasah, isteri mahkamah hakim boleh luluskan. Sebab apa? Sebab Islam memandang berat tentang keperluan batin. Sebab Allah memang ciptakan itu adalah satu fitrah semula jadi. Jadi subhanallah, suami isteri dua-dua. Dan inilah dia antara sumber cinta. Sumber cinta sangat mempengaruhi. Kadang-kadang ada kes datang, dia cerita pasal masalah komunikasi. Masalah ni, masalah tu, masalah kewangan. Tapi bila masuk sesi ke-3, ke-4, ke-5, punca utama adalah hubungan suami dan isteri. Para alim ulama memang banyak ada kitab khusus untuk menceritakan adab, cara, kewajipan, jika ada masalah, apa doa dia. Dan kita perlu merujuk pihak-pihak yang ada autoriti lah, doktor dan sebagainya. Faham kan maksud saya? Masya Allah. Ada orang kata, Ustazah tak payahlah kupah banyak sangat, malu dengar. Tapi sebab ramai yang menafikan masalah ni. Tak payahlah nak tekan-tekan sangat. Bab macam tu sekarang ni fikir nak kiamat dah ni. Nak kiamat, betul lah nak kiamat. Jangan kiamat awal-awal dalam rumah tangga. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita sambung lagi. Kedua-duanya saling menyejukkan di mata dan menyenangkan di hati, lalu terbentuklah rumah tangga yang bahagia. Dalam konteks ini, suami isteri harus saling menjaga penampilan walau ketika di rumah. Anas bin Malik sebut, sebagaimana aku suka isteriku berhias untukku, aku juga suka berhias untuknya. Suami masing-masing handsome tak dekat rumah? Handsome. Oh, bagus ya. Pakai apa tu? Pakai baju kemeja kemas. Kat rumah, cara pakaian dalam rumah lah kan. Tapi janganlah tak pakai baju kan. Lepas tu koyak dan sebagainya. Maksudnya di sini, bukan hanya isteri saja berhias. Nabi Muhammad SAW selalu merapikan rambut di rumah, memakai minyak wangi dan bersugi. Kalau ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, apa yang Rasul buat di rumah? Aisyah bercerita salah satunya, sebaik Nabi masuk, Nabi akan terus bersugi. Kita pula berus gigi lah. Tapi kalau kita boleh mengamalkan bersugi pun bagus, guna kayu sugi tu. Kerana Nabi sangat menjaga bau mulut supaya tidak mengganggu isteri. Jadi bagi lelaki yang merokok, katanya orang Rawang ni tak dia merokok. Wallahu a'lam. Bagi yang merokok, jangan duk lah depan isteri tu kan. Apa? Bukan hembus isap rokok tu. Buka mulut cakap kuat-kuat. Kalau sunnah Nabi, Nabi memang tidak merokok, kita tahu. Bahkan Nabi tidak makan makanan makruh yang berbau. Maksudnya, kalaupun Nabi tidak bersugi,
kemungkinan besar tidak ada bau pun mulut Nabi. Sebab Nabi sangat menjaga makanan. Kita semua benda makan kan? Makanan-makanan macam-macam sebab makanan menjadi mulut kita berbau. Gigi berlubang apa semua sebab makanan keras ke, kering ke, apa ke, semua masuk kita ni. Nabi sangat menjaga. Tapi Nabi tunjuk contoh bila masuk je terus bersugi. Itu yang Sayyidah Aisyah sebut Nabi buat pertama. Supaya Nabi nak jadi penyejuk hati, penyejuk mata kepada isteri. Subhanallah. Kita orang perempuan ada rasa tak lagi perasaan bila dengan suami nak cantik-cantik? Ada lagi tak perasaan tu? Ada lagi tak rasa nak dipuji oleh suami? Ada lagi kan perasaan tu? Ada lagi tak rasa macam bila suami puji tu rasa macam seronok sangat? Sampai kita tanya balik, awak puji ke awak peli? Betul ke ni? Betul ke? Tak puas hati ya. Siapa yang masih lagi ada perasaan tu, maksudnya masih ada cinta di dalam hati. Sebab apa? Ciri-ciri orang yang mencintai ni, dia nak diri dia ni dapat perhatian pasangan. Tapi pasangan kita tak jenis yang kurang perhati. Kita pada pakai baju dah lawa, pakai ni, dia tengok macam tak ada perbezaan, kita akan kecewa dulu kan? Jangan kecewa dulu, bagi tahu, bang, awak tak perasan ke ni? Tak perasan ke tunjuk ni? Okey. Pujilah sikit, puji. Maksudnya ada setengah pasangan perlu dibantu untuk dia tahu apa yang dia perlu respon. Ini memang betul. Ada pasangan nak bercerai, suami isteri nikah lebih kurang 15 tahun, ada anak 4 orang. Sebab suami ni susah nak puji je, isteri nekat. Tapi ada cerita lain lah, sebab ada orang yang suka puji dah isteri dia ni. Tapi berapa lama memang dia boleh bertahan. Tapi sampai tahap ada orang lelaki lah yang selalu puji, dia tergugat. Lepas tu bila saya tanya Encik, betul ke apa isi-isi cakap pasal sikap Encik? Memang betul Ustazah, saya memang susah nak muji-muji. Saya ni daripada kecil sampai besar, keluarga saya bukan jenis yang muji-muji ni. Sebab itu ibu bapa yang membesarkan anak pandai menghargai orang lain, anak tu akan membesar pandai menghargai orang lain. Contoh sekarang anak kita kemas rumah. Ya Allah, bagusnya Naomi. Kadang tu kan kita ajak adik-beradik yang lain ni tepukan gemuruh kepada Luqman. Dia pun makasih. Kita ni kadang bagi perhatian anak kita bilik bersepah. Time bilik kemas kita puji tak? Kadang-kadang tu saya perasan ada di kalangan anak kami sendiri bila minta buat sesuatu, dia cepat jawab. Okey, baik Umi. Okey Umi. Okey Umi. Dia tak fikir nak tolak, dia akan jawab cepat je walaupun dia penat, walaupun dia macam baru nak rehat, walaupun dia lapar. Bila minta je, ada yang cepat sangat. Okey Umi. Okey, lepas tu dia terus buat. Ada pula yang tak jawab okey. Macam ataupun diam, ataupun okey nantilah ajak lagi ke. Kita puji ni, Umi puji ni, bagus sangat ni. Bila Umi minta je terus okey Umi dan terus segera buat. Usaha. Jadi bila kita puji dia, yang lain pun bila buat benda yang sama, yang lain pun ikut. Okey Umi, kita pun puji dia juga. Menghargai dan memuji anak supaya tanam dalam diri anak itu, mereka jadi orang yang menghargai. Jadi bila saya dapat kes, suami lelaki dibesarkan dalam keluarga yang memang tak ada pujian, tak ada penghargaan. Mulut mak ayah berat. Kan orang dulu-dulu kan, mana reti sangat kan muji-muji ni. Jadi saya kata, Encik rasa macam mana sekarang? Isteri dah sampai tahap macam ni. Dia kata Encik tak menghargai dia. Lepas tu dia jawab apa? Terimalah saya seadanya, dah macam ni saya. Betul tak ayat tu? Ayat tu kadang-kadang bila dia tak nak berubah, dia akan guna ayat tu. Terimalah seadanya, dah saya memang macam ni. Dia kenalah redha. Saya cakap terima seadanya bagi situasi keadaan yang tak boleh diubah. Contoh muka Encik memang kena terima seadanya. Contoh tinggi pendek kena terima seadanya. Suara Encik, benda tu tak boleh diubah. Tapi perangai, akhlak boleh diubah. Kalaulah Encik rasa berubah menjadi orang yang pandai menghargai, itu lebih baik. Bukan rasa Encik, memang itu lebih baik sebab Nabi pun begitu.
kita kena berubah. Jangan selesa sebut terima saya seadanya. Berkenaan dengan akhlak, perilaku, semua boleh diubah. Kalau encik tahu tak, isteri banyak kali tak cakap macam ni. Contoh, dia isteri bang kesat sedap. Dia kata, saya akui saya susah nak puji. Tapi cara saya puji isteri saya, Ustazah, saya makan menambah. Dia makan menambah. Tapi mulut tu berat nak puji. Saya makan menambah tu, saya pujilah tu, Ustazah. Faham tak? Isi pakai lawa, isi tanya, okey, macam tu je. Isteri ni nak bunyi, cantiknya awak, saya suka tengok awak, untungnya dapat isi cantik. Walaupun cantik bagi pandangan mata, betul kan? Encik rasa penting tak? Apa nak dipuji-puji cantik? Dia macam pandang remeh sangat pasal pujian. Isi ni kata, tengoklah Ustazah, tengok. Macam tu lah panggil dia. Saya suka Ustazah. Saya kata, encik boleh terima tak? Isteri ni memang suka dipuji. Jadi encik tak boleh ke nak ubah supaya encik pujilah sikit walaupun tak ikhlas? Ya, saya kadang-kadang bagi tahu orang lelaki, kita nak buat perkara baik jangan tunggu ikhlas. Kita nak solat tunggu ikhlas, nak tutup aurat tunggu ikhlas, tapi benda yang baik kadang perlu dipaksa dulu. Perlu dibuat dulu. Nama pun benda baik. Syaitan memang tak suka. Encik walaupun tak ikhlas sangat, encik pujilah isi lama, encik akan rasa seronok bila tengok wajah isi seronok. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi orang perempuan pun kena banyak puji suami. Ya Allah, handsome-nya macam Brad Pitt. Kenal ke Brad Pitt? Tak kenal. Macam David Beckham. Tak kenal juga ya. Tak payah macam-macam lah. Dia handsome dengan cara dia. Subhanallah. Awak bila nak bersalin ni, tanya soalan tu pula kan kat perut bodoh dia. Bila nak bersalin ni, mengandung tak bersalin-salin.